Teruskan dengan topik kadar balas, iaitu faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Ada 4 faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas, iaitu saiz, suhu, kepekatan dan juga mangkin. Okey, yang pertama, saiz bahan tindak balas. Untuk eksperimen, kita menggunakan saiz pepejal kalsium karbonat yang berbeza. Semakin kecil saiz pepejal kalsium karbonat, semakin besar jumlah luas permukaan. Okey, contohnya sekiranya saiz cube kita adalah 2 cm, setiap sisinya 2 cm, maka jumlah luas permukaan yang terdedah kepada tindak balas adalah 24 cm. 2 darab 2 tambah 2 darab 2 tambah 2 darab 2 tambah 2 darab 2 luas untuk setiap permukaan. So, ada 6 permukaan, jumlahnya adalah 24 cm persegi. Tetapi sekiranya cube itu kita potong menjadi 1 cm saiznya, jadi setiap sisinya 1 cm dan sisi satu laginya 2 cm, maka jumlah luas permukaan untuk setiap cube adalah lebih besar berbanding dengan cube yang dipotong dengan saiz 2 cm setiap sisi. Dan sekiranya cube yang bersaiz 1 cm darab 2 cm ini kita potong lagi menjadi saiz 1 cm darab 1 cm, maka jumlah luas permukaan untuk kesemua cube yang boleh bertindak balas adalah 40 cm persegi. Jadi kamu kena kira luas permukaan bagi setiap sisi untuk setiap cube yang dipotong kepada saiz yang lebih kecil. Okay, yang ini adalah susunan radas untuk kita menjalankan eksperimen menggunakan saiz pepejal kalsium karbonat yang berbeza. Jadi pepejal kalsium karbonat ini kita tindak balaskan dengan asid hidroklorik. Gas yang terbebas adalah gas karbon dioksida disalurkan ke dalam buret menggunakan kaedah susaran air. Okey, faktor yang kedua adalah faktor kepekatan. Kepekatan zat terlarut di dalam larutan boleh diubah. Kepekatan larutan diubah dengan menambah pelarut atau menambah zat terlarut. Sekiranya larutan itu cair, maka kepekatan berkurang. Tambahkan pelarut, kepekatannya akan berkurang. Sekiranya kita tambahkan zat terlarut, maka kepekatan bertambah. Secara teorinya, semakin tinggi kepekatan bagi sesuatu larutan, semakin tinggi kadar tindak balas. Okey, yang ini adalah susunan radas eksperimen untuk menjalankan mengkaji faktor kepekatan terhadap kadar tindak balas menggunakan kepekatan larutan natrium tiosulfat yang berbeza. Jadi apabila larutan natrium tiosulfat bertindak balas dengan asid sulfurik, dia akan menghasilkan satu mendakan yang berwarna kuning, iaitu mendakan sulfur. Mendakan sulfur ini akan menghalang ataupun akan menyebabkan tanda X ini hilang dari penglihatan. Jadi kamu boleh merekod masa yang diambil untuk tanda X ini hilang dari penglihatan setiap 30 saat. Ikut selang masa tertentu. Okey, faktor seterusnya adalah faktor suhu. Hampir semua tindak balas berlaku dengan lebih cepat pada suhu yang tinggi, maka kadar tindak balas akan meningkat dengan peningkatan suhu. Setiap peningkatan suhu sebanyak 10 darjah Celsius akan meningkatkan kadar tindak balas sebanyak 2 kali ganda. Ini adalah susunan alat radas untuk mengkaji faktor kepekatan, faktor suhu terhadap kadar tindak balas. Kita masih lagi menggunakan bahan yang sama, iaitu natrium tiosulfat dan asid sulfurik. Cuma untuk mengkaji faktor suhu, kita panaskan larutan natrium tiosulfat pada suhu yang berbeza. Kamu boleh ulang menggunakan suhu pada suhu bilik 27 darjah Celsius, 30 darjah Celsius, 40 darjah Celsius, 50 darjah Celsius dan seterusnya. Okey, faktor yang keempat adalah faktor mangkin. Faktor mangkin ini kita boleh menggunakan mangkin, contohnya mangkin mangan 4 oksida yang digunakan untuk menguji kadar tindak balas bagi penguraian hidrogen peroksida. Jadi dengan kehadiran manganis 4 oksida dalam penguraian hidrogen peroksida, dia akan meningkatkan lagi kadar tindak balas.
Yang ini kita akan uji menggunakan kayu uji berbara. Kerana penguraian hidrogen peroksida akan membebaskan gas oksigen. So, gas oksigen itu akan menyalakan kayu uji berbara. Semakin cepat kayu uji berbara menyala, maka kita boleh buat kesimpulan bahawa tindak balas itu adalah tindak balas cepat. Maka kadar tindak balasnya meningkat dengan kehadiran makin. Okey, kesan perubahan faktor terhadap kadar tindak balas. Jadi, sekiranya kepekatan bahan tindak balas meningkat, maka kadar tindak balas meningkat. Sekiranya saiz pepejal bahan tindak balas berkurang, maka kadar tindak balas meningkat. Sekiranya suhu tindak balas meningkat, maka kadar tindak balas meningkat. Dan sekiranya makin hadir dalam sesuatu tindak balas, maka kadar tindak balas akan meningkat. Yang ini adalah contoh soalan yang boleh kamu rujuk berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okey, contohnya logam reaktif seperti kalsium bertindak balas dengan air untuk membebaskan gas hidrogen. Dua eksperimen telah dijalankan untuk menentukan kadar tindak balas antara 0.7 gram kepingan kalsium dengan 200 cm padu air pada suhu yang berbeza. Eksperimen 1 dijalankan pada suhu bilik dan suhu air dinaikkan sebanyak 10 darjah Celsius bagi eksperimen yang kedua. Okey, yang rajah di bawah ini menunjukkan graf isi padu gas hidrogen melawan masa bagi eksperimen 1. Okey, A, apakah jumlah isi padu gas hidrogen yang dihasilkan dalam eksperimen 2? Terangkan jawapan anda. Salin semula graf di atas, lakarkan lengkung untuk eksperimen 2. Apakah kesan suhu ke atas kadar tindak balas? Okey, kita tengok contoh penyelesaian. So, dikata A tadi, jumlah isi padu gas hidrogen yang dihasilkan dalam eksperimen 2 adalah sama, iaitu 420 cm padu. Tetap sama kerana kepekatannya tidak berubah. Okey, kuantiti bahan tindak balas, iaitu kalsium dan air adalah sama untuk kedua-dua eksperimen, maka hasil tindak balas gas hidrogen mestilah sama, menghasilkan isi padu gas hidrogen yang sama. Okey, yang B, lakarkan pada graf yang sama, maka lengkung yang kedua, suhunya meningkat, maka kecerunannya lebih tinggi untuk eksperimen yang kedua, tetapi di hujungnya isi padunya tetap sama. Okey, yang C, penambahan suhu air meningkatkan kadar tindak balas. Untuk yang B ni, bagi eksperimen yang kedua tadi, suhu lebih tinggi, maka kadar tindak balas lebih tinggi. Sebab itulah graf yang perlu kamu lakarkan adalah lebih cerun berbanding dengan eksperimen 1. Okey, contoh yang ketiga. Gastrik disebabkan oleh penghasilan terlalu banyak asid di dalam perut. Tablet antasid digunakan oleh doktor untuk menetralkan asid di dalam perut. Jadual 7.7 menunjukkan masa yang diambil oleh sebiji tablet antasid untuk bertindak balas lengkap dengan asid hidroklorik HCl berlebihan dalam keadaan berlainan. Okey, eksperimen 1. Isi padu asidnya 50, kepekatan asidnya 1.0, suhu 30, masa tindak balas 120. Untuk eksperimen 2, isi padu asid 50, kepekatan asid hidroklorik 2.0, suhu asid hidroklorik 30 darjah Celsius, masa tindak balas 60. Untuk eksperimen 3, isi padu asid hidroklorik 100, kepekatan asid hidroklorik 2.0, suhu asid hidroklorik 30, masa tindak balas adalah 60 saat. Untuk eksperimen yang keempat, isi padu asid hidroklorik 50, kepekatan asid hidroklorik 2.0, suhu asid hidroklorik adalah 40, masa tindak balas 30 saat. Okey, kita tengok A, bagi eksperimen 1 dan 2, mengapakah masa tindak balas tidak sama? Kenapa masa tindak balasnya tidak sama sedangkan isi padu dan juga suhu yang digunakan adalah sama tetapi yang berbeza kepekatan? So, jawapan dia, eksperimen 1 menggunakan asid hidroklorik 1.0 mol per desimeter padu, manakala eksperimen 2 menggunakan asid hidroklorik 2.0 mol per desimeter padu. Maka kepekatan asid hidroklorik adalah berbeza. Dinyatakan dengan jelas daripada jadual 7.7, eksperimen ini menggunakan kepekatan asid hidroklorik yang berbeza. Kepekatan asid hidroklorik dalam eksperimen 2 lebih tinggi berbanding eksperimen 1. Okey, yang B,
Eksperimen yang manakah menunjukkan bahawa perubahan isi padu asid hidroklorik tidak mempengaruhi kadar tindak balas. Yang ini kita boleh tengok ataupun rujuk kepada eksperimen 2 dan eksperimen 3, di mana isi padu asid hidroklorik yang berbeza tetapi masa untuk tindak balas berlaku dengan lengkap tetap sama, iaitu 60 saat. Okey, yang C, mengapakah kadar tindak balas bagi eksperimen 4 lebih tinggi daripada eksperimen 2? Kalau kamu perhatikan, kadar tindak balas eksperimen 4 lebih tinggi. Masa yang diambil untuk tindak balas lengkap adalah lebih singkat bagi eksperimen 4. Okey, jawapan dia, suhu asid hidroklorik bagi eksperimen 4 adalah lebih tinggi daripada eksperimen 2. Boleh dilihat dengan jelas. Kamu bandingkan suhu yang digunakan dalam eksperimen 2 dan eksperimen 4 adalah berbeza. Suhu dalam eksperimen 4 lebih tinggi berbanding eksperimen 2. Okey, yang D, selain faktor suhu dan kepekatan asid hidroklorik, apakah perubahan yang boleh dilakukan untuk meningkatkan kadar tindak balas dalam eksperimen 1? Jadi D, jawapan dia saiz tablet antasid. Selain daripada suhu dan kepekatan, kita boleh gunakan saiz tablet antasid yang lebih kecil. So, cara dia, hancurkan tablet antasid kepada serpihan kecil supaya jumlah luas permukaan menjadi lebih besar. Okey, contoh yang keempat, Adnan menjalankan eksperimen untuk mengkaji penguraian hidrogen peroksida. Dia merekodkan isi padu gas oksigen yang terbebas. Pada minit yang kelima, dia menambahkan 1 spatula penuh serbuk hitam ke dalam larutan hidrogen peroksida. Rajah di sebelah menunjukkan graf jumlah isi padu gas oksigen terbebas melawan masa. Soalan dia A, apakah kesan serbuk hitam ke atas kadar tindak balas? So, penambahan serbuk hitam meningkatkan kadar tindak balas. Yang ini kamu boleh perhatikan dari segi kecerunan. Kecerunan pada 0 hingga 5 dia kurang cerun. Kurang cerun maksudnya kadar tindak balasnya rendah. Tetapi selepas masa 5 minit ataupun selepas penambahan serbuk hitam tersebut, grafnya menunjukkan kecerunan yang lebih tinggi. Lebih cerun maksudnya kadar tindak balasnya lebih tinggi ataupun kadar tindak balas meningkat. Okey, yang B, apakah fungsi serbuk hitam? So, serbuk hitam itu bertindak sebagai mangkin. Yang ini aplikasi faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam kehidupan harian. Antara faktor-faktor yang diaplikasi. Contohnya menggunakan antasid, tablet antasid. Tablet antasid ni biasanya dipreskripsi oleh doktor dengan arahan pesakit mesti mengunyah tablet tersebut, bukan menelan. So, pesakit mengunyah tablet untuk memastikan tablet itu menjadi saiz yang lebih kecil. Lebih senang bertindak balas dengan asid di dalam perut. Okey, yang kedua, yang ini adalah kita tengok exhaust kenderaan diletakkan dengan mangkin untuk mengelakkan gas yang terbebas itu bersifat toksik ataupun mengurangkan pencemaran udara ataupun mengurangkan pembebasan gas bertoksik ke persekitaran, ke atmosfera. Okey, seterusnya kamu boleh tengok yang ini kebuk ataupun kebuk pembakaran enjin dalam enjin kenderaan menggunakan mangkin untuk mempercepatkan pembakaran bahan api ataupun petrol dalam kenderaan. Okey, yang ini saiz kentang, saiz ubi kentang dihiris dengan saiz yang lebih kecil supaya lebih cepat masak. Yang ini adalah gambar periuk tekanan jenama Nokza untuk memastikan makanan ataupun sup, biasanya sup tulang, lebih cepat masak berbanding memasak dengan menggunakan periuk biasa. Periuk, yang ini adalah periuk tekanan. Okey, itu sahaja dari cikgu. Terima kasih.